A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Hazwani binti Abdul Wahab selaku pensyarah kursus kemahiran komunikasi dan pengucapan awam. Saya, Muhammad Arif Ramadan bin Ali, akan membentangkan dan menceritakan sebuah kisah yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Kisah ini melibatkan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan seorang pencuri. Pada suatu hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah ditugaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gudang zakat. Gudang zakat yang terdapat pelbagai jenis makanan seperti kurma, kekacang, gandum dan sebagainya. Jadinya, Abu Hurairah semasa dia sedang menjaga gudang ini, datang seorang pencuri yang menyelinap masuk dan mengambil segenggam makanan. Setelah itu, Abu Hurairah sedar dan menangkap lelaki tersebut. Dan lelaki tersebut berjaya ditangkap. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Wallahi, demi Allah, aku akan membawa kamu kepada Rasulullah untuk diadili." Kemudian lelaki itu berasa takut dan dia minta untuk dilepaskan. Dia berkata, "Aku ini orang yang memerlukan. Aku ini orang yang banyak tanggungan. Dan aku berjanji aku takkan kembali ke sini lagi." Mendengar rintihan daripada lelaki tersebut, Abu Hurairah berasa kasihan dan melepaskan lelaki tersebut. Kemudian esok paginya, Abu Hurairah telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bertanya kepada beliau, "Ya Abu Hurairah, apa yang kamu telah lakukan terhadap tawanan kamu semalam, iaitu lelaki yang mencuri tersebut?" Abu Hurairah lantas menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya lelaki itu seorang yang memerlukan. Dia mempunyai banyak tanggungan dan dia berjanji tak akan kembali lagi. Aku berasa kasihan kepada dia lalu aku melepaskannya." Dan Rasulullah berkata selepas itu, "Ya Abu Hurairah, kamu telah dibohongi lelaki tersebut dan lelaki tersebut akan datang lagi pada hari ini." Kemudian pada malam tersebut ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu. Lelaki tersebut ternyata datang lagi ke gudang zakat itu dan cuba untuk mencuri segenggam makanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersedar lantas menangkap lelaki tersebut. Abu Hurairah berkata kepadanya, "Sesungguhnya demi Allah aku akan membawa kamu kepada Rasulullah untuk diadili." Untuk kali keduanya. Dan selepas itu lelaki itu menjawab benda yang sama terhadap apa yang disoalkan oleh Abu Hurairah itu. Dia berkata dengan nada sedih, "Lepaskanlah aku ini mempunyai banyak tanggungan. Aku ini orang yang sangat memerlukan. Jadi aku berjanji tak akan datang ke sini lagi untuk mencuri makanan." Mendengar rintihan daripada lelaki tersebut, Abu Hurairah melepaskannya untuk kali yang kedua. Keesokan paginya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjumpa dengan Abu Hurairah dan bertanya kepada beliau, "Ya Abu Hurairah, apakah yang telah kamu lakukan terhadap tawananmu semalam?" Untuk kali yang keduanya. Abu Hurairah berkata dan menjawab, "Ya Rasulullah, dia seorang yang sangat memerlukan, mempunyai banyak tanggungan dan dia minta untuk dilepaskan. Jadi aku berasa kasihan lalu aku lepaskan dia." Untuk kali keduanya Rasulullah berkata, "Ya Abu Hurairah, kamu telah dibohongi lelaki tersebut dan dia akan kembali lagi untuk kali ketiganya pada malam ini." Mendengar kata-kata Rasulullah itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berwaspada dan bersiap siaga pada malam tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, bahawa lelaki tersebut datang lagi untuk mencuri makanan. Abu Hurairah berjaya menangkapnya dan menggertaknya dengan berkata, "Wahai pencuri, ini adalah kali ketiga kamu datang ke sini lagi dan aku takkan melepaskan kamu. Sesungguhnya aku akan membawa kamu kepada Rasulullah untuk diadili." Lelaki tersebut berkata kepada Abu Hurairah, "Tolong lepaskan aku. Aku akan mengajarkan kamu satu kalimat di mana apabila kamu baca kalimat ini ataupun ayat ini, Allah akan memberikan ganjaran yang terbesar terhadap kamu." Abu Hurairah menjawab, "Apakah ia?" Seterusnya lelaki itu berkata, "Sebelum kamu memasuki tempat tidur, hendaklah kamu membaca satu ayat, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum."
apabila kamu membaca ayat ini, sesungguhnya Allah akan mengirimkan penjaga untuk kamu dan syaitan takkan berani untuk mendekati kamu sehingga keesokan paginya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah melepaskan lelaki tersebut untuk kali ketiganya. Seperti biasa, keesokan paginya Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada beliau, "Ya Abu Hurairah, apakah yang telah kamu lakukan terhadap tawananmu semalam?" Abu Hurairah menjawab, "Aku telah melepaskannya, dan dia telah mengajarkan aku satu kalimat di mana ia berkata, apabila aku mengamalkan kalimat ini ataupun ayat ini, Allah akan memberikan ganjaran yang besar terhadapku." Kalimat tersebut adalah, apabila kamu memasuki tempat tidur, hendaklah kamu membaca ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sehingga akhir ayat tersebut. Dan Allah akan mengirimkan kamu penjaga dan syaitan takkan berani untuk mendekati kamu sehingga pagi besoknya. Rasulullah mendengar jawapan Abu Hurairah itu. Rasulullah berkata, "Ya Abu Hurairah, sesungguhnya lelaki itu telah berkata benar, walaupun sebenarnya dia seorang yang pembohong." Dan Rasulullah melanjutkan lagi, "Ya Abu Hurairah, hendakkah kamu tahu ataupun adakah kamu kenal siapa lelaki yang kamu berjumpa selama 3 hari berturut-turut itu?" Abu Hurairah berkata, "Aku tidak kenal ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Itulah syaitan." Jadi apa yang kita dapat daripada hadis ini adalah syaitan sendiri yang mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk membaca ayat kursi supaya tidak diganggu oleh syaitan. Kesimpulannya di sini adalah kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Bacalah ayat Al-Quran walaupun satu ayat, walaupun satu muka sehari. Sesungguhnya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu dapat mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan menghindari gangguan dan nodaan syaitan yang dikejam. Semoga kisah ini dan ilmu yang saya kongsikan kepada hadirin sekalian dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.